Graphjet Malaysia, yang advisornya Datuk Adil, yang dapat memertai perjanjian persefahaman ataupun MOU dengan Toyota Jepun dan Asia Development Capital Limited, yang memungkinkan industri pembangunan grafin buatan Malaysia dengan kerjasama Toyota Jepun, yang mana Toyota merupakan mereka yang akan membeli grafin produk Malaysia ke negara Jepun untuk digunakan dalam sektor-sektor tertentu lah di Jepun dan peringkat antarabangsa. Isu yang paling penting ialah grafin yang dibuat di negara kita melalui Graphjet ialah menggunakan isi rong kelapa sawit, iaitu biomass, yang kita tahu banyak nilai sekiranya teknologi digunakan pada hari ini bertepatan. Bagaimana grafin boleh dikeluarkan melalui teknologi pengelupasan isi rong kelapa sawit itu, dan pengelupasan kimia, dan juga kita menggunakan penguapan. Jadi dengan adanya grafin buatan Malaysia melalui isi rong kelapa sawit, ia sebenarnya memberi gambaran kepada masyarakat antarabangsa bahawa kita mampu mengeluarkan next ataupun future bahan-bahan penting dunia, terutama grafin yang memang dikehendaki pada ketika ini. Jadi pada petang ini kita menyaksikan bahawa ada syarikat yang bekerjasama untuk mengeluarkan grafin Malaysia daripada isi rong kelapa sawit dan dapat dipasarkan ke peringkat antarabangsa dan digunakan dalam pelbagai aplikasi teknologi baharu. Kita tahu bahawa ada debris space object yang telah pun lahir daripada roket Long March 5B China. Kita telah dapat mengesan serpihan debris space object itu pada 31 Julai pukul 12.55 malam, dan dia telah pun diketahui jatuh di sekitar Laut Sulu, iaitu di latitude 91 utara dan longitude 119 timur. Peristiwa seperti ini sebenarnya turut mengukuhkan lagi betapa penting kita mempunyai lembaga angkasa Malaysia melalui Akta 834 yang telah kita bangunkan di Parlimen pada hujung tahun 2021 dan telah pun diwatakan oleh kerajaan pada 25 Januari 2022. Untuk berita terbaru, kita telah dapat maklum bahawa serpihan badan roket ada dikesan di kawasan Sarawak, negara Sarawak, iaitu di Pekan Sepupuk Lama Nyah, Loma Nyah, Sarawak. Dikatakan telah ada penemuan serpihan objek yang disyaki serpihan roket Long March S5B itu. Jadi untuk itu pihak pasukan Hazmat, pasukan lembaga atom negara dan juga pasukan MISA. MISA ni dipanggil agensi angkasa negara, agensi angkasa Malaysia, bekerjasama dengan IPD Miri untuk pergi ke lokasi dan mendapatkan perkara ini dapat disiasat supaya tidak ada pelanggaran terhadap akta lembaga angkasa ini. Jadi untuk peruntukan 41 dan 43 Akta 834, orang ramai adalah dinasihatkan agar mengambil langkah-langkah berikut sekiranya mengesyaki atau melihat sebarang kejadian re-entry objek yang datang pada angkasa.
Pertama, tidak mengusik, mengalih, mengambil, merosakkan atau memusnahkan sebarang objek yang mencurigakan yang disyaki daripada insiden re-entry ini. Kedua, hubungi talian kecemasan 999 atau bahagian penguasa angkasa MOSTI, dan membuat laporan sewajarnya. Adalah lebih baik sekiranya rakaman video dapat dibuat pada ketika kejadian bagi membantu penyiasatan kelak. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa melalui Akta 834 ini, kita tidak membuat sebarang hebahan atau sebarkan sebarang maklumat palsu yang berkaitan re-entry ini. Jadi sebarang maklumat rasmi yang telah disahkan hanya akan dihebahkan melalui media massa oleh pihak kuasa saja. Jadi ini merupakan pengalaman ketiga MOSTI melalui MISA yang memantau serpihan roket yang dilancarkan oleh pihak China, iaitu pada tahun 2020 serpihan jatuh di kawasan lautan perhampiran barat Afrika, dan pada tahun 2021 tahun lepas serpihan jatuh di kawasan lautan perhampiran Kepulauan Maldives. Cuma kali ini dengan tracking sistem yang kita buat, pemantauan, kita dapat mengesan awal sebenarnya serpihan tersebut masuk ke atmosfera negara kita melalui atmosfera di kawasan Sarawak dan jatuh di Laut Sulu. Jadi ada debris yang baru kita temu di Miri itu, kita dah beritahu ambil tindakan sewajarnya. Jadi ini mengikut Akta Lembaga Angkasa 834 yang baru kita kenalkan. Jadi untuk itu kita di MISA mengambil tindakan yang pantas untuk menyiasat dan juga memastikan bahawa tidak ada perkara-perkara buruk atau damage yang dilakukan, dan kita akan sentiasa berhubung dengan pihak antarabangsa, dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelancaran roket yang sebelum ini kita bekerjasama setiap masa. Sebenarnya kita telah pun melakukan tracking sejak 24 hari bulan 7 tahun 2022 tahun inilah, iaitu pada minggu lepas, di mana pelancaran Long March 5B ini membawa modul kedua untuk pembangunan International Space Station China. Jadi kita dimaklumkan bahawa dengan tracking kita laksanakan, kita telah tahu bahawa bahawa debris ini telah mengelilingi bumi 2-3 kali sebelum ni dan dapati masuk ke ruang angkasa kita di wilayah di kawasan ruang angkasa Sarawak pada 12.55 31 Julai yang ni memang kita ketahui, dan kita boleh menjangkakan melalui tracking tersebut dia akan jatuh 200 km selepas masuk ke atmosfera negara kita. Jadi kita dapat track sebenarnya kawasan yang dijangkakan boleh jatuh. Sebab itu penting, boleh memberi amaran awal lah sekiranya dia jatuh ke kawasan tanah negara kita lah. Walaupun tadi kita dapat maklum bahawa ada serpihan sedikit dikesan di Miri lah, Sarawak. Sebab itu kita panggil pasukan MISA dengan lembaga atom negara, lembaga Perisinan Atom Negara dan Hazmat, serta bersama dengan IPD Miri. Dengan adanya tracking ini, iaitu teknologi yang kita gunakan untuk track, sebenarnya kerajaan China bila melancarkan roket ini, kita di MISA, Lembaga Angkasa Malaysia, telah pun dimaklumkan dan kita monitor 24 hours tentang operasi ini. Dan kita sebenarnya tak tahu juga sebenarnya adakah objek ini melepasi atmosfera kita sebelum ini. Tapi dengan pemantauan berterusan, bila dia masuk ke kawasan atmosfera negara kita, ketika itulah kita menjalankan tracking berterusan dan menjangkakan di manakah dia boleh terjatuh. Kerana kita ada trajectory matematik yang kita gunakan untuk mengesan di mana debris itu jatuh. Jadi kita boleh komen sikit di sini bahawa untuk melaksanakan pelancaran objek angkasa melalui pembangunan roket-roket selepas ini, kita mohon supaya pihak yang melancarkan roket membawa objek angkasa ini supaya
bersama lebih awal lah, lebih tepat bagaimana kita boleh memantau berterusan objek itu untuk berada di orbit ataupun masuk ke atmosfera mana-mana kawasan dalam negara mana-mana dalam dunia ni lah. Kita ada agreement sebenarnya yang telah pun kita gunakan, iaitu agreement on the rescue of astronaut, the return of astronaut and the return of object launched into outer space 1968, dan juga kita ada agreement iaitu Convention of International Liability for damage caused by space object 1972. Kita boleh gunakan untuk memastikan bahawa sekiranya objek itu mendatangkan damage kepada negara kita, kita boleh tuntut dengan negara asal. Itu yang penting. Jadi sekarang ni apa perkembangan mungkin Malaysia perlu melakukan apa perkara kepada pihak kerajaan? Ya, definitely. That's why kita hantar pasukan MISA, Hazmat dan juga pihak berkuasa daripada Lembaga Pelesinan Tenaga Atom ke Miri untuk menyiasat dan juga memastikan bahawa serpihan itu betul daripada debris ataupun daripada objek space. Lepas dia masuk ruang angkasa dah tamat dah. Itu yang kita dapat tahu. Itu saja yang masuk ke dalam ruang angkasa negara kita. Ya. Dia satu serpihan yang besar, tapi dia telah sebenarnya di angkasa mereka telah buat satu dapatan awal bahawa yang masuk ke ruang angkasa ni sebenarnya serpihan yang kecil saja, tetapi kesannya besar kerana dia bergeser dengan ruang angkasa kita. Itu yang nampak cahaya pada waktu malam yang pada 31 Julai pukul 12.55 malam tu. Sebab wujud kebimbangan antara yang penduduk. Jadi kita Datuk Seri jaminan bahawa tiada lagi serpihan. Ya, betul. Kita akan minta selepas ni dengan treaty dan juga perjanjian yang kita bangunkan bersama di peringkat antarabangsa, supaya pemakluman dihantar pada kita awal mana-mana pelancaran roket. Jadi pengarah MISA, agensi angkasa Malaysia ada sebelah saya ni yang monitor, yang memberi konfirmasi membuat pelakuan bahawa kita monitor pelancaran tersebut, objek tersebut, sehinggalah kita dapat kesan pada 31 Julai pukul 12.55 yang masuk atmosfera negara kita lah. Dan dia selamat, tidak landing, tidak jatuh ke kawasan tanah besar kita. Tetapi ada serpihan yang didakwa tu, jadi kita hantar pasukan penyiasat daripada MISA melalui Lembaga Angkasa Malaysia yang telah kita wartakan pada 25 Januari 2022 tahun ini. So, pasti tak akan ada lagi yang akan lepas ni tak ada serpihan yang baru, tak ada, sebab dia dah sekali tu.